Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi memberi kita peluang, memberi kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita di muka bumi Allah taala ini, sekaligus dapat melaksanakan segala tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan pada malam ini kita menyambung lagi kuliah kita kitab Fiqh Syafi'i dalam bab rampasan, bab ghanimah ataupun rampasan. Ghanimah hari itu kita dah bahas ghanimah dan pengertiannya. Kemudian kita dah bahas al-fai' dan pengertiannya. Hari ini kita masuk kepada salab dan pengertiannya. Apa makna salab? Salab artinya sesuatu yang lekat di badan seseorang seperti pakaian, senjata dan lain-lain yang dapat ditanggalkan ketika ia mati dalam peperangan. Itu dia panggil salab lah. Bila berperang dia pakailah senjata ada, pakaian dan sebagainya. Tiba-tiba dia mati dalam peperangan itu, tewas. Jadi hak yang melekat dekat badan ni boleh ambil ke tak boleh ambil? Kan? Katalah dia kalau perang zaman sekarang ni pakai jam, pakai semua, boleh tak kita ambil jam tu? Kan? Kalau dulu senjata lah, senjata kita nak ambil kalau zaman sekarang pun tak guna juga, tak boleh buat apa pun. Salah di sisi undang-undang. Kita ada undang-undang tak boleh pegang senjata, melainkan ada lesen dia lah. Kan? Jadi dalam kaedah ni zaman sekarang ni boleh ke tak kita ambil yang dia pakai tu? Tengok dia pakai tali pinggang mahal pula, tali pinggang tu rembat tali pinggang. Tengok dia pakai kasut mahal, rembat kasut. Tak boleh, tak boleh. Sebab dia dah mati, dia dah kalah. Kita ambil dia punya tu. Dan boleh tak jadi hak kita? Okey. Menurut Imam Syafi'i, salab ialah perkakas perang sahaja. Itu Syafi'i katalah. Syafi'i kata salab ni hanya khas untuk alat perang sahaja, perkakas perang. Kalau zaman dulu topi besi lah, perisai lah, kan. Kalau zaman sekarang ni senjata lah. Ada pistol, rembat pistol dia. Ada M16, rembat. Yang senjata perang boleh ambil, ambil. Ada baju kalis peluru, sapu. Kan? Kita boleh, nah. Okey. Itu Imam Syafi'i katalah. Tapi Imam Ahmad menyatakan salab ialah apa yang ada bersama seseorang selain binatangnya sahaja. Kau dulu naik kuda, naik unta, kan? Kuda, unta tak boleh usik. Lain pada tu sapu. Tu Imam Ahmad punya. Ada agak bagus lagi, ada agak tinggal lagi tu. Kan? Maknanya, kau zaman sekarang ni kata perisai tak boleh ambil lah. Jet tak boleh ambil. Jual tu lain cerita, kan? Ngambil tak boleh. Okey, tak boleh lah. Makna kenderaan dia tak boleh lah. Yang lain pada kenderaan
Boleh ambil. Okey, ini Imam Ahmad kata. Dalam peperangan melawan kaum kafir, salab orang yang terbunuh di antara musuh diberikan kepada sesiapa yang membunuhnya. Dia yang bunuh, dia yang berhak ambil barang tu. Katalah Zaid bunuh Abu ni tadi, Zaid yang dapat barang tu, orang lain tak boleh ambil. Aku nak jam, oh sorry, kau tak ada kena-mengena, yang bunuh aku, yang ambil aku, engkau tak boleh kan. Jadi kita carilah, kita nak bunuh tu mana kita carilah yang banyak dia pegang. Kau cari bunuh yang tak ada apa, tak ada apa lah yang kita dapat kan. Maksud dia bunuh, tengok dia ni banyak je, banyak macam-macam barang boleh lembat ni, bunuh dia, dia boleh ambil lah. Itu menurut dua orang ulama, antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pasal itu dalam bab fiqh ni banyak pendapat tuan-tuan, kitab pun tebal-tebal. Pasal itu kita tak boleh nak kata tak. Kalau ada kata ustaz kata boleh ambil, sila, ada dalilnya, sila ambil. Kalau kata tak boleh, ada kata tak boleh, jangan ambil. Siapa nak ikut ustaz yang kata tak boleh ambil, tak payah ambil. Siapa nak ikut ustaz yang kata boleh ambil, ambil selama mana ada dalilnya kan. Ada dalil, kita jangan bangkang lah, jangan lawan lah. Mana boleh, tak, dia ada dalilnya, biar dia. Macam baru-baru ni kan Malaysia dikejutkan dengan isu DNA khinzir. Riuh satu negara kejap, tak usah riuh-riuh lah, telan aja. Kok ia pun memang dah, kalau kumpul-kumpul dah dapat 2 ekor kan. Yang ditelan, yang disapu, yang ditonyo, cantum-cantum tu 2 ekor, bukan kecil. Bertahun dah. Cuk, umur tuan-tuan berapa umur tuan-tuan dah? Bukan baru ni. Alah. Lalu daripada kita riuh-riuh benda tu, sekarang ni kita dah tahu dah benda tu ada DNA. Tak makan benda dah ada. Ada. Yang tak ada DNA pucuk ubi dengan ubi kayu je. Lah nak makan itu ya. Jadi benda tu sekarang ni jadi masalah kat kita. Sebab tuan-tuan tahu tak masalah sekarang apa? Masalahnya ialah dulu kita tak tahu benda tu ada, laju je telan, ngap. Sekarang tuan-tuan dah tahu benda tu ada. Nak makan tak makan? Tak nak makan. Tapi tak ada pilihan. Yang tak ada pucuk ubi dengan ubi kayu, tuan-tuan. Pisang. Selama mana tuan pergi Tesco, pergi Giant, benda tu mesti ada. 90%, cuma dia orang tak cek satu persatu ya. Barang makanan ni tuan-tuan, tuan-tuan nak buat macam mana? Dulu Arkam dah buat dah mi tuan-tuan. Dia keratnya kawan tu, dia kata mi kawan tu ada jin. Bukan saya penyokong Arkam, tak ada lah. Dulu Arkam dah buat dah kicap, dah buat dah tahu, dah buat dah mi, semua dia dah buat dulu dah. Sebab dia orang tu yang buat tu pun dah mengaji dulu. Ada hadis akhir zaman nanti, kamu takkan terlepas daripada benda haram. Dia orang ni nak selamat, kalau jangan makan benda haram. Dia orang buatlah benda-benda tu. Sempatlah dulu beli yang dia buat kat Sungai Penchala dulu. Tapi Yahudi ni, kafir laknat ni tengok, ini tak boleh jadi ni je, ini bahaya ni. Ekonomi kita tergugat bila mana orang Islam dah beli kot tu, tak boleh jadi ni je. Kita jangan kerat mi dia, kita kerat yang buat mi dia tu. Dia kerat Arkam yang tak betul dari sudut akidah, okey, ambil lah dia ni, betulkan akidah dia saja. Dia nak menego, biarlah dia menego. Kau jangan mengajar, jangan ni sudah. Kau nak buat mi, kau buat. Tapi akidah tak betul, mana dia boleh jual mi? Habis kafir itu betul sangat. Sekarang dia jadi masalah. Saya baru jumpa satu Cina, tahu. Cina ni masuk Islam. Muda lagi Cina ni. Dia siap pesan lagi. Dia kenal saya kan, Ustaz, saya mau cakap sama Ustaz boleh? Kau cakap lah, apa masalah? Saya mau pesan lah Ustaz. Ustaz kalau ngajar cakap sama orang Islam, mi jangan beli nah. Macam mana pula nak kata tak boleh beli? Sebab Ustaz saya orang Cina Ustaz. Saya keluar dari Cina, dari kafir, masuk Islam. Saya tahu Ustaz, mak bapak saya, nenek saya, turunan saya, semua Cina Ustaz. Yang buat mi, yang makan mi. Mi tu disapu dengan minyak babi. Saya tu tuan-tuan tengok mi tu diangkat, dia tak melekat. Dia tak melekat kan? Kalau mi Melayu tu yang bau kapur barus tu. Dah aku cakap betul. Tahu tak? Pasal tu mi Melayu mana tahan? Pagi petang dah habis.
Cina punya mi yang meniaga tuan-tuan terpaksa guna mi Cina tu sebab dia boleh tahan sampai 3-4 hari. Dia sapu minyak tu. Lepas tu dia masak pula, campur lah minyak cap murni, minyak masak cap murni. Tak ada tuan-tuan, sama yang murni ke cap cangkul ke cap apa pun, kilang dia satu je. Macam air kat lah, kilang satu. Saya yang buat kilang besar minyak masak ni. Tuan-tuan cuma ejen saya je. Lepas tu cop pandai lah sendiri, pakai nak cop lang ke, cop duduk ke, baring ke, suka hati. Saya yang buat resepinya. Macam Kentucky lah, KFC, serbuk dari saya. Tuan-tuan cuma gorengnya, campur serbuk tu. So, bolehlah cop apa pun, murni ke, cangkul ke, kapak ke. Hasilnya daripada saya. Tu tuan-tuan nak macam mana? Alah tuan-tuan. Tu orang tua dulu dah bela dah yang kampung. Itik semua bela. Ikan pun sawah, bendang semua bela ikan dulu. Orang kampung dululah. Sayur pun tanam. Semua tanam dulu. Cili lah, apa semua tanam. So, orang dulu dah fikir dah benda ni besok nak makan apa? Nak tak nak ikut orang kaping beli. Kan? Dulu dah elok dah makan pasal tu orang dulu elok sehat. Dulu orang dulu elok adab dia, tertib dia, tak melawan anak-anak, tak melawan mak bapak. Sama makanan dia elok, halal 100%. Tapi hari ni tuan-tuan, kita kerja jujur, pagi balik malam, pergi pagi malam balik. Pagi malam balik. Kerja jujur amanah. Tapi bila dah dapat gaji, bini ajak pergi Tesco. Bang, barang dapur habis. Itu Tesco. Tak pun Giant. Jomlah. Nah, penuh troli. Tengok halal campak, tengok halal campak. Halal tu logo dulu. Tu kan logo ni, logo dulu masa dia buat kilang dulu. Saya buat sabun tu dulu tahan dia 2 hari je. Masa saya hantar sampel dekat Jakim tu, bawa sampel halal. Jakim bawa masuk makmal, cek tengok, halal. Dia bagilah satu logo ni, benda halal ni. Cop, kita buatlah balik logo tu. Tapi tuan-tuan buka kilang, makin lama makin besar, makin lama makin maju. Tuan-tuan mestilah nak buat, nak upgrade bagi tahan. Takut nanti kalau tahan 2 hari dia tak laku jap. Tak rugi. Dia nak upgrade sampai tahan dia 2 tahun. Macam mana nak buat? Dia buatlah kajian. Dan barang yang boleh menahankan dia ialah kawan tu lah. Yang khinzir tu lah. Cakap Arab sikit, cakap Melayu tuan-tuan marah. Apalah ustaz ni dalam surah babi. Babi dengan khinzir tu adik-beradik lah, sama. Kan? Jadi dia buat, tapi logo tu dia tak, waktu dia upgradekan barang tu dia tak hantar ke Jakim. Dia tak hantar, dan Jakim pun tak adalah pergi setiap minggu. Minggu ni pergi tengok, minggu depan pergi tengok. Tak ada masa, banyak kerja lain lagi. Kan? Jadi dia upgrade. Ni benda dia tak boleh tengok sangat. Alah tuan-tuan, jangan lagi lemah sangat. Kan? Campak. Lepas tu dah bertahun dah guna sabun tu, sekali pergi Tesco, 4 bandel beli. Sekali beli susu, sekali beli tu semua tu, minyak dan sebagainya, stok untuk sebulan. Tuan-tuan, kan? Pergi surau. Ustaz pun cerita ni barang-barang yang mengandungi DNA khinzir. Sudah. Yang barang yang Ustaz sebut tu semua ada kat dapur gitu. Semua ada kabinet dapur gitu tu lah. Semua ada. Tu macam nak balik bagi tu orang rumah. Ni semua buang. Kenapa bang? Ni semua ada khinzir ni. Habis nak makan apa? Yang tak ada khinzir, tuan-tuan, sabun cak kapak dulu ya. Yang buat basuh baju dengan badan tu, itu je tak ada. Yang panjangnya tu lah, yang warna hijau. Tapi kau dah menyampah warna hijau. Kan? Dah tak suka kan? Terpaksa lah pakai sabun yang kecil-kecil tu. Sendiri mau ingat lah, berminyak. Yang tu yang tonyoh kat badan tu. Yang makan, yang tonyoh. Yang tonyoh kat bibir tu lain cerita. Itu tak apa tahu, kalau campur-campur tahu apa panjang ekor babi tu. Merah molip. Tapi tu nak sibuk. Alah, telan aja lah. Tapi janganlah bila saya kata telannya, alang-alang telan tu baik telan babi je Ustaz. Bukanlah maksudnya. Yusuf Qaradawi pun kata bukan halal tak. Yusuf Qaradawi tak kata halal. Jangan silap faham nah. Dia tak kata halal. Tapi
Yalah, benda yang dipanggil umum mubalwa, tuan-tuan tak ada choice, tak ada apa pilihan. Tuan nak macam mana? Semua. Kan? Daripada pinggannya, daripada beg tangannya, daripada kasutnya, daripada tonyoh kat badannya, kat bibirnya, yang ditelannya, semua ada benda tu. Sekurang-kurangnya dia ada sikit benda tu. Tak nak macam mana? Tak nak makan? Nak boykot? Tak nak ubi sekarang. Selama mana kita pergi Tesco, Giant, tak usah sembang lah. Tak boleh buat. Kalau boleh hindar coklat, tak payah makan. Tak apalah. Tapi 3 hari. Tuan-tuan duk cerita DNA khinzir je, tuan-tuan lu cerita arak lagi. Tu segala makanan yang dicampur dengan arak, tuan-tuan tak tahu. Habis babi je haram, arak tak? Arak kurang sikit lah Ustaz. Babi ni teruk sangat. Sama lah bang, oi. Yang disebut Al-Quran, arak dengan khinzir tu, adik-beradik ibu sebapaknya. Faham tak? Tapi duk kecoh hari ni, oh khinzir, arak. Tu yang buat kek hari jadi telah, kek kahwin tu, hari bapa bila? Hari ni? Aku pun tak tahu. Orang cakap hari bapa lah. Ada beli kek tadi, beli kek. Ada. Tu kek tu, kalau belilah, yang walid tu kan, tu dia mesti campur barang tu, dia mesti ada barang tu sikit kan. Habis tuan-tuan nak makan apa? Adalah roti yang Ustaz Azrul Hakim buat tu, nak tampung surau ni pun tak tertampung. Ya tak, ya diam-diam aja lah, lalu sapu, tak lalu duduk dia diam. Dah habis cerita. Saya sedar ke tuan-tuan, daripada tuan-tuan tahu sekarang ni jadi masalah tau. Bila nak makan, ni ada ni, alah bang jangan fikir lah bang, makan je lah bang. Ni haram, kita dah ragu tapi makan haram, 2 kali haram tau. Haram pertama dia ada khinzir, keduanya haram pasal kau ragu, lepas tu kau telan lagi. Dah tentu-tentu tak tahu, telan aja lah, ngap alhamdulillah. Habis cerita macam orang belanja lah. Kau pergi tanya duit mana ambil apa? Banyak belanja ni, mana ambil duit? Alah aku tahan lori tadi, kata dia. Rezeki aku lah, kata dia. Aku sampai dia melintas, aku dah angin, aku duit dah tak ada. Aku tahan lah, melintang, mujur lalu melintang patah lah. Banyak dapat, ada lah, kepala lori aku tahan, kata dia. Ada banyak lah, boleh lah belanja kau makan, tak ada hal lah. Duit tu duit haram, kita pergi tanya dia, lepas tu kita makan, haram. Tapi jom makan, jom. Telan je, nak minta apa makan. Wih baiknya kau hari ni, makan je lah. Aku belanja, aku tahu kau orang surau. Bila lagi nak belanja orang surau? Telan, ngap, habis kenyang, balik, bodoh. Tak ada apa, kita pun tak tahu. Dosa dia tanggung, kau yang makan duit haram, aku tak. Dah seminggu baru dia cakap, kau tahu tak? Ada yang aku belanja kau tu duit haram tu. Tu aku tak tahu, tu aku dah habis. Aku tak tahu, dosa kau tanggung, aku tak ada kena-mengena. Takkan nak jolok lagi sebelum kot. Dah seminggu. Nampak? Pasal tu jangan bising-bising lah. Dan aduh, aku senang kan. Macam mana tu? Lalu telan. Tapi bila saya kata telan tu, tuan-tuan janganlah pergi cari. Habis dah alang dia kata baik. Habis lah kata dia. Sama kan. Esok Qardawi kata boleh. Majlis Fatwa kata pun umum mubalwa. Cuma ada seorang 2 ustaz lah, dia kata haram tetap haram. Okey, kita terima haram tetap haram. Tapi bagilah jalan penyelesaian. Haram tetap haram. Habis kita nak makan apa sekarang? Lah nak makan nasi je. Nasi garam. Lauk lain? Tak boleh je. Semua ada babi. Dalam kita badam. Telan lah. Dan habis itu esok Qardawi kata, maknanya macam mana? Pasal itu kita berkewajiban buat. Orang Islam ni fardu kifayah tak lepas. Buat minya, buat rotinya, buat barang makanannya. Tuan-tuan beli sayur pun, sawi pun sama. Tu kat pasar raya tu, yang daun dia sikit ulat tak makan tu. Tuan-tuan tahu tak?
Kandang babi di atas, kolam udang di bawah, kebun sayur tepi tu. Dia basuh babi dengan air kolam ni, turun sembuh dekat sayur dia, air babi tu. Air khinzir lah. Saya khinzir tak pernah sebut, bergulung lidah. Biasa sebut Melayu je. Kan? Dia sembuh dekat sayur tu lah tak makan. Lepas pada tu dia basuh-basuh seminggu, pada tu dia petik-petik, dia jual, dia salut dengan plastik tu. So dia hantar aku dekat Giant tu, dekat Tesco tu, dalam almari tu. Sayur dia ulat sikit tak ada. Balik, beli, bawa balik. Cincang-cincang, basuh pun tak apa nak basuh sangat. Hilang zat goreng pun tak apa nak masak betul. Yang dia keras-keras sikit tu kan. Kenapa tak goreng betul tu ni? Nanti hilang lah zat. Tu. Kata dia sibuk. Makan aja, peduli kan. Dan dia bising benda tu. Orang sibuk tanya saya, betul tali hantar mesej kat saya. Apa hukumnya makan ni Zat? Apa hukumnya makan ni? Saya tanya dia, kau makan ke tak? Habis dia tak ada benda lain nak makan Zat. Ni yang ada, telan aja lah. Sibuk. Apa benda lah dia orang ni. Jangan bising-bising tanah. Ya kan, dia duduk dan diam ya. Memang dah lama dah benda tu, SMS tu. Yang ada DNA babi tu. Bukan tahun ni tau. Saya ingat dah bertahun-tahun sebelum ni dah. Kan? Ubat gigi. Tuan-tuan pun gigi benda tak ada. Menonyuh benda Allah tu. Adalah zaitun itu, dah tutup pula. Adalah sabun taharah, dah tutup pula. Tuan-tuan tak nak beli? Tak wangi? Lak juga wangi? Macam mana? Tak apalah, pakai je lah. Pakai je lah macam mana lah. Kan? Kalau saya suruh buang pun, tuan-tuan takkan buang punya. Jangan dia ikut cakap ustaz tu, kita yang keluar duit, dia apa tahu kata dia. Dah tentu. Tak betul kalau saya cakap benda tu semua ada gelatin babi. Tuan-tuan nak baru beli, baru semalam belilah. Habis 400 semalam. Nak buang? Jujur cakap ni surau ni, nak buang ke tak? Okay. Jangan dia pening-pening lah. Ya, kadang-kadang orang ni. Ada ustaz kata tak boleh. Saya terpulang lah. Saya yang ada gunalah. Saya kata nak macam mana? Kan? Nak macam mana? Kan? Pemimpin kena cari alternatif. Macam mana nak buat? Kan? Dah tahu benda tu ada babi. Okey, pemimpin harus memikirkan macam mana nak menyelamatkan rakyat dia. Jangan makan benda haram ni. Buatlah alternatif. Kan? Cari satu jalan. Macam mana? Galakkan orang berkebun ke, tanam sayur ke, buat roti ke, buat mie ke, buat. Dulu Arkam dah buat, patutnya kita support dia buat. Lepas tu kita tak support dia, kita pancung dia. Saya bukanlah penyokong Arkam, tuan-tuan kata saya Arkam pula. Tak ada. Kan? Benda yang dia buat tu kita confident lah nak makan dulu. Kan? Kicap dan sebagainya kan. Dulu Arkam dah buat dah, alhamdulillah. Tapi saya rasa Arkam masih buatlah, cuma dia tukar nama, wallahu alam lah. Tapi mungkin dia masih buat produk-produk tu kan, cuma kita tak tahu kan. Dia pun tak berani nak keluarkan, oh ni produk Arkam, sekali dia kena tangkap lah, pemulihan akidah pula kan. Jadi dia tak boleh. Jadi kemungkinan tuan-tuan, kemungkinan barang tu masih ada, produk Islam ni masih ada, cuma kita tak tahu di mana dia jual kan. Mungkin tuan-tuan kan pergi Sungai Penchala lah, tuan-tuan lah kena kan. Jadi masih ada, saya rasa tinggal lagi kita tak tahulah kat mana. Usahalah. Setakat ni yang buat roti Ustaz Azhar Hakim ya, adalah boleh. Gamak nak makan roti pergi cari Ustaz Azhar Hakim, telefon je lah dia pun ngajar sini kan. Telefon lah, Ustaz bawa roti. Kan, bawa lori roti sekali. Kan? Orang sini nak makan roti Ustaz je lah, dah ada babi semua. Boleh macam mana? Usahalah. Jadi tuan-tuan, tak usah riuh-riuhkan lagi, pedulikanlah. Kita duk babi riuh, duk arak tak ada apa, duk rasuah tak ada apa. Babi je fikir. Rasuah ke babi, arak sama tuan. Adik-beradik, ibu sebapak, dia duduk dalam neraka arak semua. Mana ada babi je dalam neraka, arak atas je kata dia. Kan? Tak ada rasuah tebingnya, tak ada. Kan? Mentaliti orang Melayu ni babi tak boleh. Sebab babi je tak boleh. Rasuah selamba je, telan laju je. Rasuah tuan, rasuah tak apalah kata dia tak macam babi. Kalau tak macam babi, memang tak macam babi. Alah, rasuah babi arak, duit judi sama kan.
Tuan-tuan buat satu pusat hiburan, pub lah, kelab malam. Tu duitnya makan tu, hukumnya haram. Sama hukumnya. Kan? Dia jadi daging juga. Apa bezanya? Jadi tuan-tuan jangan bising-bising lah pasal babi tu. Relax lah, tenang je. Lalu telan, tak lalu jangan. Tapi surau-surau pun takut nak bagi saya makan mi sekarang. Tak bagi. Saya pun tanya, mi tak ada ke? Mi ada minyak babi lah Ustaz. Baru sekarang kau cakap. Dulu kau tak cakap macam tu kat aku. Tapi surau ni tak ada lah. Surau ni makan pun tak ada. Terangan. Ya, dah sungguh. Makan pun tak ada apa. Tak ada surau. Aku pun heran surau ni. Allah. Bagilah makan. Ada makan. Dah lah air sejuk. Makan pun tak ada. Kan? Besok datang Ustaz tahulah aku jamu tak makan kau tahulah kata dia. Tak adalah. Saya pun tak nak. Keterangan an Aufin bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bis salabi lil qatili wa lam yukhammishu. Dari Auf bin Malik bahawa Nabi SAW telah menetapkan memberikan salab kepada orang yang membunuh dan tidak dibahagikan 5 seperti mana yang lain-lain dibagikan apa untuk Allah, untuk kerabat, untuk yatim. Dah, salab ini hanya diberikan kata Nabi kepada orang yang membunuh. Yang membunuh tu saja dapat, orang lain tak boleh lah. Ni tuan-tuan. Perbezaan antara ghanimah, faid dan salab ialah ghanimah dan faid dibahagi 5. Tapi sedangkan salab dibulatkan bagi orang yang membunuh saja. Dia yang bunuh berapa banyak dia dapat rezeki dia lah. Kan? Dia tak boleh bagi 5 lah. Sebab dia bunuh seorang, dia tu seorang, dia dapat harta orang tu lah. Yang lain tidak berhak mengambilnya. Pada hakikatnya ghanimah, faid dan salab itu adalah harta benda yang diambil dari orang kafir dengan cara yang berbeza-beza. Boleh ambil daripada orang kafir ni dengan cara berbeza-beza. Salab cara lain, ghanimah lain, faid lain. Tapi daripada orang kafir lah. Daripada harta orang kafir yang kita bunuh, yang kita tawan dan sebagainya, ada cara-cara dia lah yang kita ambil tadi disebutkan. Okey, itu salab. Ada lagi dia panggil nafal dan pengertiannya. Apa makna nafal ni? Nafal ialah pembayaran khusus setelah semua barang-barang rampasan dibagi 5 yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Caranya ialah bahawa sesudah rampasan dibahagi 5 oleh panglima perang, dari bahagian masing-masing itu dipungut lagi. Ada yang 1/4, ada pula yang 1/3 khusus untuk Allah dan Rasul. Okey. Dah dibagi, ambil lagi daripada harta tadi tu, bagikan Allah dan Rasul. Hak milik Allah Ta'ala pula, hak milik Rasul pula. Kena bagilah. Kena bagi. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dia kata, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang nafal rampasan. Katakanlah nafal itu ialah untuk Allah dan Rasulnya. Dan dalam sebuah hadis dinyatakan pula an Habib bin Salamah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaffilur rubu'a ba'dal khumusi wa thulusa ba'dal humusi in qafala. Dari Habib bin Salamah radhiyallahu an, dia berkata adalah Nabi SAW mengambil 1/4 sesudah 1/5 dan 1/3 sesudah 1/5 bila ia telah kembali. Ambil lagi daripada harta tu untuk Nabi dan Rasul 1/4 dan juga 1/5. Ini ada hak milik Allah Ta'ala lah. Ini milik Nabi SAW. Itu ada hak masing-masing setelah harta tadi dibahagikan. Yang ini yang kena faham tuan-tuan. Bukan boleh rampas semua sekali, bukan boleh ambil semua sekali, tak. Tetapi dia ada lagi pemberian terhadap Allah dan Rasul. Yang dimaksudkan untuk Allah dan Rasul ini ialah untuk keperluan umum dalam negara dan bukan untuk diri beliau. Okey. Untuk Rasul dan Allah ini ialah untuk kemaslahatan umum lah dalam negara, yang semua orang dapat manfaat daripada apa yang dia buat tadi itu. Apa yang dia lakukan tadi itu, maknanya dia semua orang boleh dapat lah. Macam lampu kan,
semua orang boleh dapat jalan raya. Satu, kita tak boleh kata, tengok guna kat lampu jalan raya. Yalah, itu bukan duit dia. Tu kena faham tu. Tu bukan duit mak bapak dia lah. Itu duit yang kita dapat ni tadi. Kita gunakanlah. Lain lah kalau duit dia. Saya macam saya lah. Saya pemerintah. Saya guna duit saya yang bayar tu. Kau guna aku punya, kau tahu tak? Tu duit aku. Tu lain. Ni bukan duit dia. Duit yang dia pungut tadi itu dari kita ni tadi, dia buat kemaslahatan umum. Jadi kau tak berhak nak menghalang orang nak guna jalan raya, nak guna lampu. Kau tak boleh cakap, tengok kami dah buat lampu jalan raya. Itu kewajiban kau buat sebab kau dah pungut duit kita. Ni dalam kitab ada sebut. Saya tu dia tak boleh ngaku hak dia. Kan? Dia tak boleh lah. Sebagai pemerintah tak boleh ngaku tu hak dia. Itu memang hak kita. Kita boleh guna. Satu, dia dilarang menjahanamkan benda tu sebab itu hak semua orang. Ada dalam tu. Macam surah lah, macam masjid kan. Ni ada hak tuan-tuan berwakaf, ada hak orang menyumbang kan. Tak kisahlah dia datang surah. Ada kadang-kadang tak datang surah tapi nyumbang rajin pun ada. Ada jenis tu. Cakap je nak berapa ribu, bagi selalu, tapi surah tak pernah jumpa. Aku minta maaf lah, aku surah memang tak datang sebab aku tak boleh tunjuk muka kat surah tu. Sekali kalau aku datang, dia kata aku dah masuk kat kau pula. Faham? Takkan tu pun tak faham. Aduh. Dia ni, dia orang belah tu. Tapi, dia rajin nyumbang. Dia nak bagi kat Malaon tu, dia pun tak nak bagi. Dia pun tahu, ni Malaon susah bagi, aku nak bagi kat surau. Tapi surau ni pula, belah lain. Color lain lah. Kan? Surau tu color ni. Senang cakap kan. Jadi dia member dengan kita, dia member dengan orang surau, dia tak ada masalah. Tinggal lagi dia belah tu pasal nak hidup. Dia pun banyak dah dapat. Jadi dia pun engkau surau apa ada masalah. Jangan pula tuan-tuan tolak pula. Duit engkau sorry. Sebab kau punya duit tu kalutnya. Tapi surau ni adil lah. Dia bagi biru, dia bagi hijau, dua-dua. Mana kau tak boleh marah. Dia bagi. Kau tak boleh cakap, aku duit biru, sorry. Boleh, tak ada masalah, ambil. Jadi dia membagi. Tinggal lagi dia jenis tu, sagi, aku cuma boleh bagi ya lah Ji. Dia kata cuma aku tak boleh pergi surau tu. Sebab surau aku tu color lain Ji. Itu yang nanti kalau aku pergi, confirm dah. Memang dia chop aku punya. Walaupun aku tak pergi belah engkau, aku cuma dengar kuliah je. Tapi ustaz yang datang tu semua ustaz engkau je, kata dia. Contohlah. Padahal kita panggil ustaz dia tak nak datang tu ya, masalah. Kan? Maksud dia nyumbang, tak ada masalah. Ramai macam tu tuan-tuan. Ramai orang-orang macam tu. Nyumbang rajin, semua rajin, cuma dia tak datang. Dia tak datang tu ada sebab. Sekali orang tuduh dia macam-macam. Dia tu bagus, tak ada masalah. Ramai tuan-tuan. Kadang-kadang cakap dengan saya pun ada. Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Dia kata saya memang belah sana Ustaz. Tapi Ustaz cakap je, mana surau masjid yang nakkan sumbangan yang susah-susah ni Ustaz, Ustaz bagi tahu. Bagi tak apa ke? Bagi dia tak tahu Ustaz. Kalau pergi dia dah tahu Ustaz. Macam tu pula. Sebab Ustaz dah jelaskan Ustaz siapa, kata dia. Kalau Ustaz tak jelas kabur tu lain cerita. Ni saya berjumpa Ustaz ni pun nyorok-nyorok ni. Loh, jumpa aku pun nyorok. Apa masalah kau ni? Bila kau berkawan dengan dia, tentu dia cop kau tu. Ramai orang macam tu. Orang yang ini pun belum tentu nyumbang. Kadang ya orang yang macam ni nak nyumbang apa dia pun tak ada. Alah tuan-tuan biasalah dengar ceramah kan. Baru setengah jam ceramah dah bawa yang warna hijau tu kan. Dia tak ada, kau datang ceramah aku bagi kau. Tengok. Bas free. Makan dapat, duit dapat. Siapa tak nak walaupun RM50. Kita dah lah berembun. Allah buat duduk pun tak ada. Baru dengar sekejap, tabung lalu depan kita. Aduh, dia ni lah. Bukannya dapat, nyumbang pula lagi. Habis nak macam mana dah nasib kita. Tapi Selangor ni alhamdulillah lah Selangor. Tapi Selangor ni itulah lambat buat kerja. Aku marah sungguh kat Selangor ni lambat buat kerja.
Patut kita dah buat dah macam iklan Islamik kan. Di Selangor ni dah banyak dah. Kan, iklan solat, iklan aurat, iklan. Patut di Selangor ni, negeri Selangor ni, kita dah punya negeri, kita dah mentadbir negeri ni, keluarkanlah iklan Islamik sikit biar orang tengok, negeri-negeri lain tengok, kau tengok. Nampak tu dekat Simpang 4 Concord. Nah, iklan. La tansa zikrullah, jangan lupa ingatlah Allah. Ini keluarlah program kuliah maghrib di setiap masjid dan surau di negeri Selangor. Keluar kat situ. Surah Ar-Rahmah, kuliah maghrib, orang tengok. Dahsyatlah Selangor. Semua iklan-iklan Islamik je. Kan, buat dekat KLI iklan hukum mendedahkan aurat. Azab yang dikenakan dedahkan aurat. Menteri punya bini pun tak berani turun. Kau tengok. Ya kita buatlah iklan macam tu. Islamik lah. Ini buat iklan, salatlah kamu sebelum kamu disolatkan dekat pintu masjid. Buatlah iklan dekat tol. Ini salatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Yang baca tuan-tuan yang memang dah solat. Salatlah kamu. Apa masalah aku? Aku solat dah. Iklan ini dia gantungkan dekat tol tu. Nak masuk situ kan? Nah, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Buat gambar mayat tu, buat gambar api bawah dia. Dekat tol. Sekurang-kurangnya orang tak solat, tak pernah pergi surau, tak pernah pergi masjid, dia baca, terdetik dalam hati. Ni tuan-tuan yang dah solat, yang dah mengaji, ustaz dah sebut, tuan-tuan pula pergi baca. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Habis tu, apa masalah? Tak ada masalah. Buat iklan ceramah agama dekat pintu masjid. Ceramah perdana malam ni di masjid ni. Yang baca tuan-tuan yang memang hari-hari pergi masjid. Patutlah tak ramai-ramai. Buatlah iklan nak masuk negeri Selangor punya tempat. Dah. Dekat tol ke, dekat signboard mana-mana kat traffic tu kan, Simpang 4 orang tengok. Tuan-tuan tengoklah Lost World Tambun Ipoh, Perak kan. Buat iklan dekat KLIA 249 km tu. Apa kejadahnya sebesar-besar iklan tu untuk nak panggil orang KLIA pergi Tambun. Mereka tak buat kat Tambun tu je, tepi Lost World Tambun tu, buat kat tepi tu je. Datanglah beramai-ramai. Memang orang Tambun hari-hari tengok. Jadah. Selangor ni kadang-kadang aku nak marah kak, tapi yalah nak cakap pun dengan tuan-tuan pun nak boleh buat apa. Tuan-tuan pergi cakap lah dekat Esko ke, dekat YB ni, buat iklan Islamik lah, bentuk Islamik lah sikit. Dengan sama je macam dulu. Dulu dia perintah pun tak ada iklan Islamik, tuan-tuan perintah pun tak ada iklan Islamik. Kata nak Islam, yang ada iklan ubat kuat. Benda lah. Buat iklan Islamik sikit kan, biar orang masuk negeri Selangor. Macam Kelantan lah, masuk je orang tahu nak pergi Kelantan kena tutup aurat. Orang dah tahu dah, mentaliti orang dah set dalam kepala. Mas nak pergi Kelantan ke? Beli tudung, siap-siap. Siap-siap dah, orang dah tahu. Maknanya kau masuk Kelantan, kau kena tutup aurat. Nampak? Kita hari ni masuk Selangor, orang dah tahu dah. Di Selangor kau jangan main-main. Kau kena ikut benda yang dia suruh. So kau kena denda besok. Orang pun tahulah, lama-lama sok orang dah faham. Datang je Selangor, tutup aurat. Datang je Selangor, kena tayang sembahyang, kedai semua tutup. Semua kedai tutup. Apa hal Selangor ni? Makin dia merintah, makin mundur pula. Bukan mundur ngok abad dia. Ni ikut Islam. Sembahyang 10 minit, tutup kedai dulu. Tak macam negeri kau. Siang malam, pagi petang, orang sembahyang pun tak hormat. Orang pergi masjid pun tak hormat. Kedai melapang dia buka. Kan? Ini dah macam Serambi Mekah. Nampak? Azan tutup. Azan tutup. Orang pun faham. Oh, dahsyat Selangor. Barulah nampak Islamik perbezaan. Macam? Setuju? Ini lembab. Apa kau nak suruh aku jadi penasihat Selangor pula? Tu pun tak boleh fikir. Duit banyak. Buatlah iklan betul-betul. Ini iklan Ramadan. Satu pun tak ada. Mana ada iklan Ramadan semua kat Selangor ni? Ada. Yang ada 2 je. Iklan yang ada aku tengok. Apa iklan dia? Tapak Bazar Ramadan telah dibuka. Siapa yang berminat boleh menghubungi nombor tertera. Itu je dah. Lepas tu buffet Concord RM20 satu kepala. Iklan melantak je lah.
Tukarlah nama bulan melantak pula. Apalah, kadang-kadang kan duit banyak buat iklan, tabur iklan besar-besar biar orang faham. Duduk di Selangor ni nampak Islamik dah, surau masjid cantik dah, surau program masjid cantik dah, cuma orang tak tahu je kan. Buat iklan, orang turun je Selangor nampak malam ni kuliah maghrib di surau Ar-Rahmah, ustaz ni bertubuh dalam kurungan, bahaya. Mana orang pun tengok, uish, surau ni tak boleh pergi, surau ni okey, orang pergi surau ni. Banyak tuan, kuliah agama banyak. Kadang orang sampai, surau ni siapa ngajar? Surau ni siapa ngajar? Kita keluarkan iklan ni, merata lah buat iklan yang skrin tu kan. Ini lah, tak ada beza macam Negeri Sembilan enggak. Sama je Negeri Sembilan pun iklan buat kuat juga tu. Negeri kau dengan negeri aku sama je, kata dia. Padahal kita berbeza dengan dia, sebab kita masjid surau alhamdulillah, cuma orang tak tahu je kan. Lepas ni yalah, siapa yang ada yalah boleh bercakap kan, yang kenal YB ke, bagilah saranan dia bawa dalam dewan supaya keluarkan iklan macam ni kan, supaya kita rasa kenikmatan negeri Selangor sebuah negeri yang Islamik betul. Kan, maknanya pemakanan dia, kehidupan dia, negeri Selangor bersih. Pasal apa? Ikut cara Islam. Ada macam ni sepah-sepah tak ada. Sebab apa? Negeri Islam. Ini kita tunjuklah kan, sekurang-kurangnya ada perbezaan. Bukan setahun dua merintah dah. Berapa tahun dah? Dah 6 tahun dah. Dah 6 tahun. Alah, takkanlah tak boleh buat kan. Kalau aku jadi penasihat dah lama dah, aku suruh buat benda-benda Islamikkan sikit negeri kita kan. Surau masjid memang cantik Selangor, memang cakap terang lah, Selangor surau masjid memang meriah, indah sungguh. Kuliah tetap malam kan. Kalau ada surau yang kuliah maghrib pun kuliah di masjid 5-6 kali dalam sebulan, tu komannya surau lah. Tu memang tempat tu memang karat lagi lah tu. Ada tu dekat Keramat tu kan. Orang lain semua kuliah penuh, dia 5 kali je. Aku tanya pengusi pun nak hidup kan. Dia kata, ustaz minta maaf lah ustaz, ni keliling ni ustaz, keliling ni ustaz tahu keliling ni siapa ustaz? Keliling ni semua malaun semua ustaz. Ini semua mangkuk hayun ni ustaz, ini bukan takak karat ni ustaz, ini kalau kikih putih ustaz ni. Tu tak boleh buat apalah, tu yang 5-6 kali tu. Tak, orang lain kuliah berderet dia 5-6 kali, nampak kan. Tapi di Selangor alhamdulillah, macam surau Ar-Rahmah ni tengok berderet sampai tak cukup ustaz. Semua penuh je. Aku tengok dia ni bila cutinya ustaz ni kan. Tak alim kat lagi aku tak tahulah kan. Tapi ni semua ahli-alim lah ni. Kalau tak alim takkanlah jadi macam ni kan. Semua dah alim, dah faham lah sekarang. Tengok angkah pun tak adalah yang itu lagi, dah alim. Kau mengaji siang malam bagi petang kau tu kat lagi, baik tak ngaji lah. Tengok semua dah faham, senang ya kan. Jadi tuan-tuan kena iklan, kena banyak. Ini saya tengok Allah, saya pergi di Mekah tengok iklan Islam ni ada kan, macam-macam iklan ada dalam dekat tiang dia jangan lupa Allah kan. Walaupun Mekah sekarang ni bukan negeri yang kita boleh banggakan lah sebenarnya, tak boleh bangga pun sebenarnya. Mekah pun tak ada apa dah tuan-tuan. Negeri Mekah ni tuan-tuan dah macam negeri dia punya. Pasal itu nama pun dah lain, nama dia Saudi Arabia. Tuan-tuan tengok dalam dunia ni mana ada satu negara kan, satu negara yang dia bubuh nama keluarga, tak ada, melainkan Saudi je, keluarga Saud. Satu Masjidil Haram tuan-tuan, bukan masjid yang Nabi buat dulu, tak. Masjidil Haram ni dah macam King Abdul Aziz punya, dah macam keluarga Saud punya masjid lah. Suka-suka hati mak bapak dia je. Suka hati mak bapak dia kan. Tuan-tuan pergi Masjidil Haram tengok, di pintu Masjidil Haram tu, pertama pintu besar masuk tu pintu siapa? Pintu King Abdul Aziz. Mana pintu Nabi Muhammad? Pintu Muhammad Rasulullah. Mana pintu sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman? Mana pintu-pintu sahabiah? Mana? Padahal dia masuk masjid tu pun tak pernah lalu pintu tu.
tu Kiai Abdul Aziz tu. Dia pun jarang datang masjid tu. Cakap banyak apa? Kan? Jasa Nabi Ibrahim, jasa Nabi Ismail, mana? Tuan-tuan tengok menara tu. Yang ditulis oleh Profesor Nur Hisham Abdul Wahab. Tuan-tuan tengok menara tu. Kubah-kubah masjid tu. Orang lambang bulan sabit macam ni, dia macam ni. Tuan-tuan tengok sekarang. Sekarang ni dia gunakan yang satu mata tu, yang iklan sampaikan yang di Jeddah tu, atom Mekah tu, di Jeddah kan. Dia buat lambang satu mata tu. Yang Nabi dah sebut dah, akhir zaman ni mata satu ni. Semua yang dia buat semua ada lambang mata tu, yang satu tu. Termasuklah jam besar tu. Termasuklah kubah tu. Orang bulan sabit letak macam ni, kita letak lagi tu. Dah macam tanduk setan rupanya. Tu. Kan? Dah masjid tu dia punya. Tuhan jadikan bulan sabit ada bentuk. Memang bentuk sama. Tapi dia tak serupa. Macam mana kita buat. Pasal tu Tuhan bezakan dia. Bulan sabit tu duduk macam ni kan? Macam ni apa? Saya duduk macam ni. Tuan-tuan perasan tak? Tapi tuan-tuan tak perasan sebab tuan-tuan lagi ketawa kat bawah ya. Tengok Masjidil Haram hari ni. Tak jadi macam Masjidil Haram tuan-tuan. Bergambar sana, bergambar sini. Satu ketika lu diharamkan kamera. Hari ni telefon bimbit ni tengah semayang menjawab. Itu habis sembayang kan? Di sebelah saya. Allah, angkat-angkat telefon bunyi, dia pun tengok nombor tu. Tok padam. Bayang balik. Bunyi lagi. Tengok balik. Tutup balik. Bunyi kali ketiga tu dia tengah rukuk. Lepas tu dia jawab, solat. Aku tengok. Sabut apa ni? Mekah hari ni tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok. Tingkat bawah, tingkat atas. Semua orang main handphone. Semua orang main tab hari ni. Kan orang leka nak beramal. Hari ni nak tengok Kaabah pun dah tertutup. Tiang aircon ni, duduk pun tak nampak Kaabah dah. Apa feel-nya? Apa yang tuan rasa? Fitnah demi fitnah yang berlaku di Masjidil Haram. Imam Sudais dah meninggal lah. Yang meninggal tu bapak dia. Dia belum. Abdul Rahman hidup lagi. Dia baca khutbah hari Jumaat itu. Kita lah mandai-mandai. Imam besar Masjidil Haram telah meninggal dunia. Siapa? Sudais. Sudais tu bapak dia. Abdul Rahmannya ada lagi. Yang jadi imam besar Abdul Rahman. Bila pula Sudaisnya? Kan? Gambar jambatan tawaf runtuh, hantar video. Kita tengah tawaf atas jambatan tu, bila pula runtuh? Yang runtuh bawah tu, dinding bawah tu. Nampak tak? Fitnah demi fitnah berlaku. Tuan-tuan, kalau saya kata Quran kita wakaf dibuangnya. Kita wakaf Quran yang 40 rial kan? Orang Melayu kan selalu beli tu, beli wakaf. Tuan-tuan, pasal dalam Quran tu tak ada cop King Abdul Aziz. Dia ambil lah pungut buang lah. Mesti nak wakaf Quran King Abdul Aziz dalam tu. Tu saya kata masjid tu dah macam bapak dia punya. Orang berwakaf biarlah situ. Pungut apa? Tapi Masjidil Haram hari ni tuan-tuan tengok. Saya tu dah tak ada dah rasa zuk. Kita ngajar orang pergi Mekah pun lain. Ustaz ngajar kita kena jagalah pantang larang dalam ihram. Bila kita dah berihram, kita mesti jaga pantang larang dalam ihram. Bukan dia suruh jaga pantang larang duduk di tanah haram. Dia suruh jaga pantang larang dalam ihram. Habis je tahallul, ngap, keluar je pintu. Mana boleh mokok sini lah. Saya dah tahallul. Ni tanah haram ni. Memang tanah haram, tapi saya dah halal. Nampak tak? Orang ngajar supaya duduk di tanah haram, ada adab di tanah haram. Itu tanah haram, pasal itu tanah haram disebut dalam Quran. Dan wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk dalam tanah haram, semua di tanah haram ni kena amankan dia. Kalau dah merokok, kain ihram pun tak tanggal lagi, ni apa cerita? Tuan-tuan, pasal kita ngajar pantang larang ihram. Ada pula keluar baru ni cakap dengan saya, tapi ustaz kita semayang di hotel dengan semayang di masjid sama je pahalanya. Kenapa? Sebab ni tu tanah haram juga, hotel ni pun tanah haram juga. Memanglah, tapi Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang semayang di Masjidil Haram, bukan tanah haram. Kalau macam tu tak payahlah buat Masjidil Haram sebesar, kecil kan cukup.
Kita pergi duduk hotel, semayang ke hotel. Tak pergi masjid bang, sama je. 100,000 kak. Main ke hotel je lah. Atawaf je ke hotel tu. Apa benda buat ni? Sekarang, tuan-tuan ni lah. Saya tu panas demi panas, macam-macam bala. Unta yang tak bersalah dibunuh. Pasal apa? Virus unta. Unta tu pun tak tahu menahu. Bila pula aku buat virus? Setahu aku, data aku ni susu jadi ubat, hati jadi ubat, air kencing aku jadi ubat. Tiba-tiba aku dapat virus. Tu saya tanya, itu pergi Hudaibiyah. Dah unta dah tak ada. Mana pergi unta ni? Jadi bunuhnya unta tu semua. Dia kata apa? Virus unta. Sebenarnya bukan virus unta. Virus tu orang yang bawa. Dia sakit, pergi Hudaibiyah nak mikot. Lepas tu unta dah kat situ, dia pergi ziarah unta tu. Dia pergi tengok unta tu. Virus tu pergi menyangkit kat unta. Yang bawa orang, yang mati unta. Orang kita ni perangai tak senonoh. Kan? Bunuh unta habis. Ini tuan-tuan, Mekah pun dah teruk tuan. Tapi tuan-tuan macam mana? Terus balik Mekah pun orang tak berubah. Kadang yang pergi Mekah pun tak ada ilmu. Baru ni saya balik lah, balik petang, 6:30 petang. Maghrib belum masuk. Naik terbang sampai atas. Cuaca tak bagus. Pilot pun beritahu, tuan-tuan maghrib telah masuk. Jadi dia kata siapa nak semayang, sila semayang di kerusi masing-masing lah. Sebab cuaca tak mengizinkan. Ada yang semayang berjemaah pun ada. Yelah, bila dia balik, kiblat kat ekor lah kan. Berjemaah lagi. Bagus dia ni. Tu tak apa lagi. Ada satu mamat ni lagi bagus. Mencangkung atas kursi. Tahu dia buat macam mana? Kursi ni. Ni seat kan. Dia punya seat ni, ekor dia macam ni. Ni ekor kan. Ni dia punya penyandar kan. Dia mencangkung katanya. Tak kau gila nama. Pertama kali aku tengok dalam kapal terbang, ada satu mamat semayang mencangkung atas ni, arah ke belakang. Aku kata biar betul mamat ni. Dah tua dah. Rasa nak aku tekeh je kepala. Kau je buat balu kau orang. Fa'aina ma tuwallu pasamun. Ayat tu lah guna dah illa darurah. Walaupun dia kapal terbang tu dah balik, kiblat ke belakang, tak apalah, duduk je lah semayang, tak apa. Ada pula pergi mencangkung arah ke seat belakang. Sebaik kapal terbang tu dia tak banjir ke belakang. Aku kata, serabut betul. Apa benda lah tuan-tuan orang kita ni ibadat. Baru ni, saya balik. Saya tengok ada tuan. Mamat ni lah pahal. Nak je aku cepuk kepala aku tolak. Duduk lah, apa masalah kau? Tuan-tuan, tu saya kata hari ni kalau nak pergi umrah ke, ajarlah daripada bab semayang atas kapal terbangnya, ajarlah bab jamak kasarnya, kena ajarlah betul-betul tuan. Sampai ada yang macam tu. Allahu Akbar. Saya tengok ada kan. Si baik tak semua buat macam tu. Kalau semua laki-laki perempuan buat macam tu, tak keburuk rupa. Apa benda? Apalah orang kita. Teruk tuan hari ni. Jadi tuan-tuan kena mengaji lah, kena cari ilmu. Okey tuan-tuan. Isyap nak masuk jari sikit ni. Okey. Yang kelima ada nama di pajak. Pajak ni pun tuan-tuan biasa pajak lah. Kalau tuan-tuan ialah macam pajak tanah ke, kebun dan sebagainya, itu pajak. Artinya harta yang dikeluarkan oleh kafir zimmi. Ni pajak ni. Ni maksud pajak ni yang sebetulnya. Dikeluarkan oleh kafir zimmi dengan akad yang tertentu untuk memelihara atau menjamin harta dan jiwa raga mereka dari gangguan perang. Sebab dengan pembayaran pajak itu dibuktikannya bahawa mereka betul-betul mahu tunduk di bawah pemerintahan Islam. Dalam keadaan yang begini, haramlah hukumnya membunuh dan mengganggu mereka, sebagaimana haram hukumnya membunuh dan mengganggu orang Islam. Okey. Negara Islam. Dia orang kafir ni tadi, dia tak nak keluar lah, dia tak nak keluar negara tu dah bagus, duduk situ lah. Tapi dia bayar pajak. Okey, dia bayar jaminan lah, bond dekat kerajaan. Okey. Okey, saya duduk sini, berapa kena bayar? Okey, kamu kena bayar dalam setahun 50,000. Okey, dia bayar 50,000.
Bila dia bayar itu, maknanya orang Islam tak boleh usik dia. Tak boleh ganggu dia. Okey? Ini dia panggil pajak dalam. Tetapi kaedah dia, hukum dia semua samalah. Maknanya kita tak boleh bunuh dia, kita tak boleh ganggu dia, semua tak boleh lah sebab dia dah bayar untuk menjamin kehidupan dia. Dengan pembayaran pajak itu, maka harta, diri, kehormatan dan mereka terpelihara dan terjamin dalam negara. Firman Ta'ala, qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinal haqq minal lazina utul kitaba hatta yu'tul jizyat an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah dan tidak pula dengan hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mau berperang dengan agama yang benar, yaitu di antara orang yang didatangkan kitab hingga mereka mau membayar pajak dengan jalan terpaksa, sedang mereka harus tunduk di bawah pemerintah. Dia duduk bawah itulah, dia duduk di bawah pemerintahan Islam, dia kena ikut arahan, peraturan negara Islam tersebut, sebab dia bayar jamin, dia bayar pajak tadi itu. Okey, okey. Kemudian an Abdurrahman Aufin an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqazal jizyata minal majusi hajarah. Dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi sallallahu telah mengambil pajak dari kaum Majusi di Hajar. Maknanya ini kesemuanya boleh dipungut. An Anas radhiyallahu anhu qala ba'asa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walidina ila Ukaidirin daumata faja'u bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahaqana damahu wa salahu 'ala al-jizyah. Dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah diutus oleh Nabi SAW Khalid ibn Walid pada Raja Ukhaidir di Daumah. Kemudian mereka datang bersama-sama dengan dia kepada Nabi SAW, lalu SAW menjamin keselamatannya dan didamaikan dengan jalan membayar pajak. Dapat dipahamkan bahawa pajak ini ialah untuk memberi tanda pengakuan bahawa orang yang akan tunduk di bawah undang-undang peraturan negara Islam, mereka akan mendapat hak penuh sebagai warga negara. Mana kalau kita buat negara Islam, dia kena bayar pajak, cukai dia terhadap duduk negara Islam, yang dia ni akan tunduk patuh kepada peraturan-peraturan negara Islam tersebut, dia kena bayar. Tetapi umat Islam tak boleh ganggu dia, tak boleh bunuh dia, tak boleh rampas, tak boleh usik harta dia, sebab dia di bawah pemeliharaan sebuah negara Islam. Kalau kau curi barang dia pun, kau orang Islam tetap kena juga, sebab kau mencuri sebab dia dah bayar pajak. Kemudian ukuran pajak setiap kepala, wallahu a'lam, kita sambung di lain waktu, mudah-mudahan insya-Allah. Ada lagi ukuran pajak setiap kepala tu berapa yang dia kena bayar lah, kan? Kalau dia satu keluarga berapa orang, berapa banyak dia kena bayar, itu akan datang insya-Allah di lain waktu. Dan sebelum saya akhiri, macam biasalah tuan-tuan, pembantu saya ada di luar, nanti ada barang-barang jualan lah, tuan-tuan boleh dapatkan barang-barang jualan yang pembantu saya bawa di luar sana. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa zain bil hilmi wa akrimna bi taqwa nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.